guys, welcome back to Elysian Original Series. Welcome back ni sebenarnya understatement sebab kita dah lama tak welcome dan tak back. Dah berapa episod dah kita ni, tapi kita anggaplah ni new season. New season sebab apa? Kalau ada gap dah lama tu, maknanya kita masuk season baru dan kita ada approach baru. Kalau selama ni kita buat Elysian Original Series ni dengan cara documentation, dengan cara pre-recorder, tapi hari ni kita buat style live lah. Tapi sebenarnya rakaman ni bukan live, dia recorder juga. Betul tak, producer? Betul. Nampak je macam ni. Jadi kita nak synchronize semua. Kita nak synchronize konten-konten macam style yang menyenangkan lah, yang friendly macam talk show sekarang ni. Dan hari ni kita nak berbicara atau berdiskusi tentang satu topik yang, bukan topik, tentang satu cerita yang agak menarik, yang semakin menjadi-jadi, iaitu tentang live apa? Bukan live yang tu. Live apa? Live show. Sebabnya aku kalau dia elak sebut live show, sebab bila sebut live show orang teringat Danok. Dia lah. Bukan live show itu. Bukan live show itu. Ini live show untuk marketing lah. Untuk dari segi marketing dan juga product launching macam tu. Betul. Yep. Kalau kita tengok sekarang ni dia dah jadi trend tau. Kalau kita tengok macam, yelah, macam yang paling senang sekali orang nak relate ialah setiap bulan bila ada tarikh yang genap yang sama tu kan. Macam 11, 22, 33. Oh, just lighting je nampak macam ni Chadwick Boseman tadi. Ni 22, 33. Dia orang pilih tadi, tapi selalunya untuk menggimmick lagi, untuk hype lagi, dia orang akan buat live show. Macam kita kat TV kan, menjelang midnight apa semua. Jadi kita nak berborak ataupun nak bincangkan significance atau kenapa dia buat live show ni. Sampai keluar TV, sampai dia live show kadang-kadang sampai 2-3 jam. Tapi sebenarnya bukan takat buat dekat TV je. Malah sekarang kan banyak platform kan, macam Facebook, IG, TikTok kan. Mana-mana tu banyak buat apa pun boleh kita buat live show juga. Kat situ, bukan setakat kat TV lah. Sebab kat sini sekarang orang, selain daripada TV, orang pun banyak fokus kat social media. Betul lah. Sorry ini kamera ni dah lama tak pakai, dia pun dah mula mengagam. Dia merajuk nanti. Dia dah tak kisahlah platform apa. Jadi kita nak tahu dia punya significance lah. Dia punya objektif, atau lain tepatnya dia punya pengisian konten tu. Kenapa buat live show? Yang biasa kita tahu ialah marketing, of course. Lepas tu kita nak buat publicize atau promotion, of course. Tapi beyond that, bila ada unsur-unsur yang lebih daripada tu, contohnya dia panggil artis menyanyi. Apa kena-mena artis ni dengan dia buat sale atau IG show live ni? Lepas tu kadang-kadang ada lawak jenaka. Betul, kenapa? Soalan pertama aku nak tanya kau, Fadi boleh. Ialah kenapa ini adalah pendekatan baru yang dipilih oleh e-commerce practitioner, oleh peniaga-peniaga online dan sebagainya? Dia sebenarnya kalau bila kita buat live show, tambahan pula ada selebriti ataupun influencer kat situ, orang akan nampak benda ni macam satu yang apa, dia memang kita create benda tu on that time. Bukannya macam dia kena record dulu ke, ataupun dia dah ada production sebelum ni ke, tak ada. Dia benda tu memang on that time tu, memang time tu jugalah dia buat. So orang memang satu bila kita buat macam tu, orang kata tunggu-tunggu time tu bila dia nak launch ataupun dia nak buat show tu. Satu lagi mungkin ada benda-benda yang apa, ada benda-benda surprise yang dia nak paparkan masa live show tu. So memang bila orang sukalah tertunggu-tunggu dia, orang suka ada elemen surprise tu masa show tu. Tu yang macam ada apa, mungkin ada gimmick ke, ada benda yang announcement kita tak tahu kan. Contoh elemen sebenarnya macam nak bagi hadiah, nak bagi lucky draw, atau nak bagi kejutan kepada diorang punya loyal supporters atau loyal buyers lah. Betul tak? Betul. Benda ni baru-baru jadi ke sebenarnya dah lama? Sebab kena kat China dah berlaku beberapa tahun lepas ni. Dia sebenarnya benda ni dah lama. Dah lama, bukan dah lama sangat lah. Dia semenjak social media, Facebook semua ni, dia dah start ada teknologi live ni. Tapi sebelum ni banyak orang bila buat live, dia banyak buat apa yang macam live, contohnya macam dia nak share apa yang dia buat masa tengah buat tu kan. Tapi bila adanya peniaga-peniaga online dah makin boom sekarang ni, dari segi e-commerce ni, mereka gunakan platform ni untuk gunakan dia untuk buat live event lah. Contohnya yang paling dekat ni lah, yang selalu viral tu macam Bitlock Locker kan.
Bilog fighter Bilog locker lah. Yang bila dia jual batu tu dia buat live kan. And then orang nak jual apa produk dia pun dia buat live, dia jual barang tu barang ni. Masa tu macam pelik juga, macam ramai yang tengok. Bila tengok tu viewers tu macam uish, ada yang sampai 1,000, ada yang sampai 500 yang tengok kan. Memang agak amazed lah. Yang kita nampak sekarang ni memang makin menjadi-jadi sebenarnya. Padahal yang jual batu akik tu, orang yang jual kayu kokar tu bukan selebriti pun, bukan artis pun. Betul. Rahsia dia tu apa tu? Produk tu sendiri ke, gimmick ke? Atau orang memang Malaysia ni memang suka sangat benda-benda macam itu? Okey, Malaysia ni satu, dia punya apa? Dia punya resepi dia adalah Malaysia ni dia suka jaga tepikan orang lah. Dia suka tengok apa orang tu buat, aktiviti dia, apa yang benda-benda baru dia nak tengok, yang daripada update daripada orang tu kan. And then satu lagi, kadang-kadang bila dia buat live tu macam ada benda tarikan dia tau. Kadang-kadang ada benda kelakar, ada macam orang tengok macam ada satu lagi ada interaksi lah, ada interaksi. Live ni pun ada orang ada komen kan. Ada orang tanya soalan dan boleh jawab. So benda-benda macam tu Malaysia ni memang suka. Dia suka gosip, dia suka jaga tepikan orang, dan juga macam ni lah, apa-apa yang ada benda-benda sensasi tu memang itu yang rakyat Malaysia suka lah. Betul. Walaupun sebenarnya ada juga yang tengok Bilog Fighter tu tak lock apa-apa. Dia sebenarnya nak tengok show je. Dia nak tengok show je. Dia punya apa, cara dia cakap tu kan, dia punya. Macam kau sendiri follow Bilog Fighter? Cara macam beria sangat dah tengok. Tak ada follow pun. Tapi aku bila kau cakap tu macam teruja juga. Mesti ada something yang special pasal Bilog Fighter ni kan sampai. Tapi kau lupa satu benda. Hari tu masa kita makan pizza ramai-ramai, meraihkan satu benda hari tu, kita dapat tengok orang tu buat live depan kita kat Mamak. Kedai pizza yang kita makan tu, sebelah tu kat luar aku tunjuk. Oh, betul. Ada kat situ. Yes. Itu. Memang dia ialah orang yang nak buat benda-benda live ni, ya, especially yang bukan selebriti. Dia bukan orang yang terkenal. Dia kena shameless. Sebab dia menjaga-jaga kat Mamak seorang-seorang. Betul. Jenis yang berjam-jam tau. Bukan sekejap. Kadang-kadang macam dia punya semangat dia tu bila dia cakap tu kan, macam orang kata apa, macam keras hati lah. Kerasukan. Yes. Kerasukan. Dia macam apa kata, tengah naik share. Dia tengah. Dan aku tahu kenapa dia naik share. Sebenarnya naik share sebab lepas tu duit masuk. Yes, masuk. Betul. Macam contoh macam ada member aku nama Fadil Zubir. Kalau anda menonton, dia baru recommend aku satu Bilog Fighter daripada Jepun. Dia orang Malaysia. Wife dia kerja dekat Jepun. Kerja dia adalah mengambil order-order barang-barang produk-produk terkenal ataupun dari Jepun, macam Porter, macam Babe, macam-macam lah. Ni macam ni ke? Macam dia hantar kat Malaysia. Personal shopper ke apa? I think lah sebab dia selalu buat live. Dia pergi kedai Porter, contoh dia pergi kedai Porter, pergi kedai Babe, pergi kedai G-Shock, dia tunjuk dia nak apa kan. Jadi ada orang lock bawah tu. Tapi dia pergi kat kedai tu tau. Kedai-kedai branded. Ada juga orang beli walaupun mahal. Rasanya memang dia biasanya kalau macam tu dia ada dia punya apa, target market dia sendiri. Ada orang yang memang suka barang-barang yang memang susah nak dapat kat Malaysia kan. Maybe kat Jepun dia ke dapat kan. And then dia ada dia punya ni lah, special interest group dia tu lah. Tu yang dia boleh capture market dan juga senang orang nak beli tu. Macam aku tak boleh sebut lah nama Bilog Fighter kat Jepun tu. Tapi aku promo dia kena bayar aku. Aku boleh sebut orang tu ada. Kalau tak nak tahu siapa, kena diam tepi lah. Tapi macam-macam bro dia jual. Dia punya video live tu, dia start daripada dalam kereta sebelum masuk kedai tau. Dia keluar rumah, masuk kereta, dia pergi highway kat Jepun tu, dia masuk kedai tu. Macam kita buat sekarang ni lah. Kita tengah buat cakap-cakap ni, tiba terus masuk kedai tu terus cuma beza dia, kita tak jual barang, kita tak order orang lah. Banyak lagi kerja nak buat. Betul. Itu antara benda-benda yang hyping sekarang ni lah. Ya. Adakah benda ni masih orang kata masih lagi hype dan akan masih lagi menjadi trend? Memang sekarang ni dia selagi ada demand orang nak beli dekat online ni, okay, dia macam teknik-teknik baru termasuk live ni, aku rasa memang akan berterusan lah. Even sekarang ni pun sebenarnya malam ni kita ada ni kan. Sebenarnya malam ni pun kau ada satu show juga kan. Bukan Bilog Fighter bukan. Dia live show lah juga. Dia kena mengena dengan topik kita bincang ni lah. Kita telah dipanggil seorang klien kita. Sebenarnya klien Ferdi dah jadi klien aku. Klien Ferdi jadi klien aku. Jadi kita boleh promo. Sebab mana tahu Tok Ram ataupun Datuk Ramzi sedang menonton ni. Yes, betul. Pelayan mahir dan juga klien, kepada klien iaitu Delivery Ghost Kitchen akan mengadakan live. Dan kita dipanggil untuk live lah. So malam ni Ferdi akan jadi host.
Bukan. Nampak baju kat belakang ni? Saya akan pakai salah satu baju kat belakang ni untuk live. Dah ada wardrobe lah belakang. Wardrobe. Selalunya aku kena smart sikit lah. Aku kena pergi dentist, buat scaling sikit. Sebab dah live. Hari tu benar sekali Datuk tegur aku buat live. Gigi aku ada satu hilang. Aku kena pergi dentist. Sebaik. Tak apa, yang penting cara penyampaian dia tu. Orang ni kan, Kadang-kadang bila dah gigi dah rongak, tak sampai apa-apa pun dah lucu. Konten dah ada. Kau dah cakap kau nak bahan aku macam tu, kau macam mana? Bukan. Sebab benda tu kita kena buat sekali. Ya. Lepas tu gigi aku dah tak ada, kita buat live dekat Gila Poster. Ya betul. The whole episode gigi tak ada. Anyways, malam ni selalunya aku kalau live dengan plan yang main di Bigo Sekicang aku seorang. Tapi malam ni eksklusif, aku akan bersama dengan seorang chef lah. Tapi pada time episode dirilis, show tu dah jalan lah. Ya betul. Okay. So soalan-soalan terakhir aku untuk episod Elysian Original Series ni, aku nak tanya scammer beli kita live ni kan, beli kita buat je live, ada tak scammer-scammer yang mengambil kesempatan? Ni maksud dia scammer dari segi orang yang buat live tu ke? Orang tu buat live, jual batu itu, batu ini, kayu tu, kayu ni. Jadi bila dah lock, dah fight, dah beat, barang tak sampai. Bila fighter entah ke mana, kayu entah ke mana, batu entah ke mana. Kadang-kadang yang sampai, order monitor lain sampai monitor lain. Betul. Pernah jadi. Itu semua asam garam lah dalam apa kata pembelian online ni lah. Tapi sebenarnya scammer tu memang wujud. Tapi orang kata kita sebagai pembeli ni kena berhati-hati lah. Especially kena tengok dari segi dia punya reputasi dan juga feedback daripada orang yang pernah beli sebelum dia. So sebenarnya salah satu kenapa orang buat live show dengan live event ni melalui social media, sebenarnya salah satu dia nak tunjuk credibility. Betul. Nak tunjuk credibility sebab bila kita present benda tu secara live, dia akan nampak siapa yang jual tu, apa yang dia tawarkan, dan juga macam mana dia interact lah dengan audience tu masa live tu. Biasanya kalau scammer ni jarang dia tunjukkan muka. Cuma mungkin ada, kita tak cakap lah dia scammer, mungkin kadang-kadang dia ni macam tengah-tengah dia tengah buat bisnes terciduk lah. Contohnya macam dia buat pre-order banyak-banyak, tiba-tiba barang tak sampai, ataupun dia kena tipu dengan orang tengah kan. So eventually dia kena dicop sebagai scammer lah. Banyak. Kadang-kadang scammer ni macam-macam jenis. Ya. Macam hari tu bukan akulah, ada orang kan dia nak order atau nak booking gula. Booking gula? Sugar book. Dia nak booking sugar. Nak booking gula. Tapi dah kena ban website tu. Yes. Okay. Gila. Scammer ni memang opportunist lah cakap. Betul. Okay lah. Soalan terakhir aku nak tanya Ya. Kalau kat Malaysia ni kan, selalunya orang buat live macam yang kita dah bincang tadi, macam orang yang jual dekat mamak tu tadi live, atau live show kat TV apa semua. Apakah antara elemen-elemen atau tarikan-tarikan sebenar live dengan recording, rakaman? Kenapa live lagi ramai penonton? Sebenarnya bila buat live ni banyak bloopers, cut. Betul. Dia tak ada bloopers. Satu lagi macam cakap tadi, mungkin masa live tu dia ada buat macam tawaran-tawaran yang orang memang tak dapat kalau recorded tu. Contohnya macam dia ada offer masa live tu, maybe dia ada buka offer kan yang orang lain tak boleh dapat masa time biasa, ataupun dia ada buat macam countdown ke kan, ataupun dia ada buat cabutan bertuah. Itu pun salah satu tarikan juga. Kalau ada cabutan bertuah ke, orang kena hadir time tu, baru boleh dapat. Kalau time lepas daripada live tu, mungkin dia tak ada dah dia punya offer tu. Tu salah satu lah. Dan satu lagi mungkin ada benda lah yang macam orang nak, dia sebab orang kadang-kadang dia nak dapatkan maklumat tu, dia nak dapat yang terawal. Malaysia ni salah satu macam tu juga. Dia nak kata dia nak jadi orang yang pertama, yang eksklusif lah, mana-mana eksklusif lah. Memang tak dapat time-time lain. Contoh yang paling dekat lah, macam Tudung Farida satu. Tapi ini kalau di luar dari Malaysia, macam contoh macam Apple event kan. Fanboy macam Apple event ni, kalau dia buat macam ada yang live tu, orang-orang Apple ni memang sanggup tunggu sampai pukul 1-2 pagi kan. Sebab dia nak dapat yang terawal tu, nak share iPhone 12 apa kan. Malam tu juga dia nak share time tu. Dia nak jadi yang terawal. Itu yang orang kata orang sanggup tunggu tu. Kalau dia buat live event tu, dia sanggup masuk time tu juga.
Aku pernah mengalami pengalaman ni Betul kan? ketika membeli tiket bola final Piala Suzuki. Malam tu aku tidur stadium. Tidur stadium Tapi Sampai pukul 12 Pukul 12 aku tak larat, aku balik rumah tidur. Aku letak lemat je. Aku letak, apa kita panggil tu yang tempat tidur tu? Dia punya apa? Lemek tu? Bukan lemat, apa nama dia? Comforter? Comfort, bukan, dia ada nama dia, nama kain gebor tu. Oh, okay. Apa entah. Dia macam sleeping bag lah. I see. Aku tinggalkan aja. Besok pagi aku datang. Oh, okay. Macam kau buat macam Mr. Bean ni. Kita yang letak tu kan. kita kalau tidur kat kampung, kita bentangkan benda tu. Kita panggil apa benda tu? Ada nama siam dia tu. Selalu beli kat siam benda tu. Toto. Pagi tu aku datang, aku bentang Toto tu dekat area counter. Toto tu hilang bro. Oh, hilang Tiket aku kena beratur di belakang balik. Dalam aku pasal upah rana. Aku tak tahu pada Toto juga. Tak menjadilah teknik Mr. Bean kau tu. Syul lah. Aku dapat oleh, buat aku tiru. Kenapa oleh punya Toto? Dah aku punya Toto hilang. Syul betul lah. Okay, closing bro. Yes. Closing dia, kita nak cakap kepada pihak pelanggan, orang-orang yang membeli ni. Apa nasihat-nasihat untuk orang yang membeli secara live ni? Especially orang-orang yang dekat luar sana, yang first kali, kalau apa, bukan setakat pembeli lah, ni pun peniaga kan. Sebab sekarang ni pun banyak yang jual online. Okay. Kita cuba manfaatkan lah teknologi yang ada ni untuk kita apa, untuk kita tingkatkan kita punya business tu, dan juga tingkatkan kita punya sale tu. Dan juga kalau sebagai peniaga ataupun pembeli ni, okay, tak salah pun kalau kita nak follow ke, kalau kita nak tengok live show ni, asalkan kita sentiasa membeli dengan berhemah lah. Membeli, tengok kita buat betul-betul pantau kan, dia punya tawaran dia, dia punya produk yang dia offer ku, dan juga produk yang dia offer tu, dan juga ni lah, kiranya pastikan dia punya seller tu ada yang credibility lah. Bukan setakat dia buat live, dia jual, tapi bila barang tu sampai, bila nak dapat barang tu susah. Maybe kena tertipu ke, terciduk ke kan. So kena berhati-hatilah, sentiasa berwaspada. Especially dalam sekarang trend yang membeli online ni. So hati-hati guys. Yelah, bukan setakat membeli barang atau membuat transaksi secara ideal lah. Macam-macam benda pun berlaku dalam zaman apa? Kita sekarang berada di zaman apa? kita lepas pandemik, banyak orang beli kesedaran atau kecaknaan orang beli barang-barang. Kita di zaman apa sekarang ni? Kalau kau ada satu term tu mungkin lebih kurang macam apa, post pandemic lah kot. Itu nama ni, kalau nama kelakar tu macam tak tahulah, post apocalypse tu. Belum apokalips Belum apokalips. Kalau ada apokalips pun ni kat depan ni ada apokalips. Oh, first time tau kita tunjuk kamera depan kita ni. Lalang. Ni jam ni bagi aku apokalips. Ini kira apokalips setiap hari lah. Ni sebab sekarang ni pun orang dah boleh pergi kerja semua kan. Dah start jam lah. Dulu PKP okey je. Ini apa yang 4.0 tu? IR 4.0. IR tu apa? IR is Industrial Revolution. Sekarang ni kita dah 5.0 ke? Kita masih 4 lagi. Okey. Ada orang kata Jepun dah sampai 5. Korea dah sampai 5 ke temberang ni diorang ni? Tak tahulah. Dia IR ni, dia sebenarnya revolusi ni satu dunia. Tak tahulah kalau Jepun ni dia dah ada apa benda lain pula kan. So sekarang kita ni masih lagi di dalam era IR, Industrial Revolution 4. something. So hati-hatilah, opportunity berada di mana-mana. So itu saja. Jadi untuk Elysian Origin Series itu saja masih yang kita ada. Cuma nak tanyalah, untuk season baru ni kita ada soalan bonus, boleh masuk ke dalam Elysian Interactive ni? Betul, silakan. Memang kita tunggu-tunggu soalan bonus ni. Sebab selalunya Elysian Interactive ni, Origin Series tak ada soalan bonus. Tapi sebab aku dalam program lain, aku cuba symbiote dengan everything. Sebab cara kita shooting pun sekarang dah macam program kita lagi satu tu. So orang takut orang confuse. Tapi tak apa, kita yang bagi confuse. Sebenarnya kita bawa satu universe. Yes. Ini adalah Nick Fury, Spider-Man, satu universe. Jangan risau, kita boleh jumpa. Walaupun dia Fox ke aku Fox, tak kisah. So soalan bonusnya adalah, boleh tak kau ingat balik bila kau punya first live show jual barang kau tengok kat TV? Yang first kali. First aku punya live show. First live show aku rasa aku jarang buat live show sebenarnya. Tapi bukan kau buat, yang kau tengok kat TV. Oh, yang aku tengok. Yang aku tengok live kat TV ni lah, macam apa yang as seen on TV tu. Oh, itu Smart Shop. Yes, Smart Shop. Smart Shop tu DD7. Yes, DD7.
itu yang ni lah. And then in fact dulu aku masa lepas SPM tu pernah juga aku beli tu. Wih, kena tipu. Tak kena tipu. Memang dapat barang tu bro. Okey, betul lah, bukan scammer ni. Bukan scammer. Yalah, beli kat TV kan, yang smart shop tu kan. Ini bukan bawa kentut ini bawa logi kat luar tu. Aduh, kat situ logi. Dia yang spek yang tu, yang apa, dia boleh tukar-tukar warna tu. Dengan yang spek boleh tukar-tukar tu. Ada lubang-lubang tu. Aku tahu. Kan spek yang dia apa, frame tu, dia frame tapi dia boleh tukar-tukar dia punya. Masih bawa smart shop ke tu? Tu bawa smart shop tu. Okey. Aku punya first live show, dia bukan jual barang, dia jual barang dan sekali dengan kempen kesedaran. Dia macam PC lah, tapi dia bagi aku live lah, sebab dia memberikan artis, memberikan jual barang. Kalau ingat dulu ada Teleton dekat TV1. Oh, Teleton yang dia telefon live. Yes. Dia macam kalau dekat UK tu Red Nose Day. Kan. Kau call, kau nak bagi derma sumbangan, kau live. Masa tu adalah konsert, orang buat lawak. Bagi aku tu first live aku, Teleton apa dia. Masa tu kempen anti dadak ke, kempen whatever kempen lah masa tu, national kempen. Yang aku ingat dulu Teleton macam yang apa, jantungku ke apa tak? Betul. Macam-macam. Jantungku, kanser, dadak. Itu first live show aku. Aku masa tu darjah 1 ke darjah 2. Tengok ingat lagi. Itu dah lama itu. Aku tengok macam-macam bloopers ada. Aku sebenarnya tengok bloopers je. Orang fumble masih live. Aku paling suka tengok fumble masih live. Itu yang menarik tu. Itu antara kekuatan live show dia kita ni. Yes. Okay. Cuma bila kau cerita pasal smart shop tadi, sebenarnya tu live ke tu? Sekarang ialah live, go shop apa semua. Tapi masa itu tak berapa live kan? Dia tak berapa live. Tapi bila orang tengok tu macam live. Ada macam live lah. Dia punya apa, product review dia kan, dia punya cara dia cakap tu kan. Itu kira lah. Tapi dia tak ada berapa sangat live lah. Tapi bagi aku itu yang macam nampak cara marketing yang kata apa, yang orang nampak macam dia terus tengok aja nombor tu, orang terus call. Okey. Dia je tu. Okey, itu saja soalan bonus. Dan bukan itu saja untuk soalan bonus pertama. Ni soalan bonus nombor 2. Ada juga bonus ada. Sebab ini opening episode untuk season baru. So aku bagi bonus lagi satu. Boleh kau beritahu kepada audience kita nak ke mana dan buat apa sebenarnya sekarang ni? Ada kena-mengena ada kita punya. Kita semacam ada konti dengan lawak aku tadi tu. Kita sekarang nak pergi mana dan nak buat apa? Kita sekarang tengah pergi ke Loyat. Cerita lah, mengaku lah biar dapat iktibar sikit. Orang nak cerita. Aku ada beli barang ni. Yelah. Apa? Beli barang tu masih live ke? Bukan? Bukan masih live. promo? Ni masih promo. Ni yang kau cakap ni yang pasal tadi tu. Yelah, yang aku beli barang ni, actually aku beli monitor dekat Shopee kan. Beli online lah juga. Online lah. Shopee pun ada buat live show juga. Beli barang online dekat Shopee tu. Lepas tu dah beli tu, tengok dia punya offer tu menarik lah. Kan dia punya harga kan, bila dah compare. Sekali bila dah beli sampai barang tu, bukan barang dia. Bukan jenama dia. First time kita kena? Aku rasa pernah jugalah jadi sebelum ni. Sebelum ni beli apa? Sebelum ni tak ingat bro. Dia punya ni rasa pernah ada lah kes kan. Tapi yang ini yang memang lain sangat lah. Dia punya yang special sikit lah dia punya ni. So kau nak pergi mana sekarang ni? So sekarang ni actually aku nak yang ni, ini yang aku sekarang ni nak pergi Loyat ni untuk hantar komputer. Cuma yang nak konti dengan benda tadi tu adalah aku beli barang online lah. Yang ni barang yang aku beli kat Loyat ni memang dekat Loyat lah, fizikal lah, bukannya beli online. Cuma dia soal macam sekarang ni ada isu dengan apa, bila kau beli barang dengan Shopee ni, dia ni lesson learn lah. Kira kalau kau beli tu, make sure kau beli dengan yang apa, yang dah ada credibility punya seller lah. Bukan setakat nak tengok yang murah je. Berapa bintang macam tu? Masa tu memang tak ada bintang bro. Macam perangai aku. Memang aku gamble je. Dah tahu tak ada bintang, okay, beli juga macam aku. Itulah. Sampai. Barang sampai, alhamdulillah sampai. Tapi tak sampai ikut yang spesifikasi kita nak. Berapa ringgit masih mahal Boleh lah kata barang tu lepas dalam 400 lebih lah. Kan, tapi itulah still barang juga kan. Tapi bagus yang Shopee ni, dia return tu free. Dan dia proses return tu senang. Ni promote sikit lah Shopee kan. Aku suka benda tu lah. So ini pun memang aku first time aku ni lah encounter lah dengan returns ni. Sebelum ni tak pernah kena lagi. So far alhamdulillah tak ada ni. Semua ni first time aku kata lesson learn lah tu kan, pengajaran. Aku pula lain. Aku lesson never learn. Sebab aku nak refund dan forgive sebab kesalahan orang tu. Aku tahu aku buat salah, tapi kalau orang tu seller tu buat salah, dia akan bagi free gift. Dia bagi free gift. Jadi aku tak tahulah, aku rasa tak bagi free gift. Sebab yang best adalah aku beli barang tu,
Dia dah salah, dah tahu salah tau, barang tu dah silap. Dia boleh counter offer lagi, nak bagi partial refund. Kenapa nak bagi partial refund? Kau dia salah. Dia kata sebab barang yang aku order tu monitor lah. Dia kata barang tu dia kata dia dah order, aku rasa dia order kat China. And then dia nak return balik kat China kata tak boleh nak refund balik barang tu. Dia kira dia terpaksa tanggung rugi lah. Tapi dia terpaksa tanggung rugi, tapi dia nak kongsi kerugian tu dengan aku. Dia nak bayar separuh je. Dengan dia suruh aku simpan barang tu. Aku tak nak barang tu sebab yalah, aku nak monitor yang brand satu lagi tu, bukan brand China yang dia bagi tu. I see. Kan? Tak apalah. Tapi yang penting dapat refund kan? InsyaAllah dapat refund lah. Sebab tadi pun dah hantar ikut prosedur yang dia buat tu. So kita tunggulah dia punya respon seller tu macam mana nanti bila barang sampai. Yep. Okay, kalau macam tu aku nak tambah soalan bodoh nombor 3. Pendek Lagi. sebab opening season episode pilot yang pertama. Ni bila premier ni dia kata biasa kalau drama series tu kan dia panjang sikit kan. Okay, silakan. Pendek je kalau kau sini. Boleh tak kalau kau minta refund atau kau ada barang ni kat Shopee, kau tolong belikan ni supaya aku tak payah pegang kau belikan ni, lock je ni. Macam tu, nanti aku beli. Okay, tak apa. Aku saja sebab dah banyak-banyak episod. Sebab sekarang ni kita dah mencapai setengah jam. Aku nak habiskan sampai setengah jam. Premier episode lagi pandang lagi panjang daripada WandaVision. Okay guys, jumpa lagi dalam episode akan datang. This has been an all new episode, an all new season, all new angle, all new scope, all new story dalam Elysian Interactive Origin Series. Dan aku Faizal Mokhtar. Dan saya Freddy Fauzi. Boom!